okay, we already finished at this part here. Sekejap. Okay, so in the last class we already stopped at dekat sini, okay, which is you are, okay, we already learned about, okay, you are given the SOP and POS expression, and then you're going to come up with a truth table. Okay, so kamu dah di given POS, SOP, and then you need to do a truth table. Okay, so kita dah tahu sebelum ni untuk SOP. Okay, so you need to make sure that the output of your truth table here is, okay, your intended output is 1. Okay, kamu nak dapatkan dia 1. While POS kamu punya intended output kamu adalah 0. Okay, so contoh macam yang ni lah. Okay, so from here, okay, contoh this is a given Boolean expression. So what you need to do is, before you do the Boolean expression, kamu kena dapat dahulu state canonical SOP. So kamu tahu this is a SOP form. Okay, so what you need to do is dapatkan dulu dalam bentuk standard SOP. Once you get it, the standard SOP, lepas tu apa yang kamu nak kena buat? Alright, so kamu kena pastikan, okay, setiap min term ni akan produce logic 1. Okay, yang ni kena produce logic 1, yang ni kena produce logic 1, yang ni kena produce logic 1. Okay, macam mana nak buat? Okay, contoh kamu ada A, B, C. Okay, so A, B, C. Macam mana dia nak dapat logic 1? The output here is sama dengan logic 1. So what you can do here is, you kena letak yang ni 1, 1, and 1. So 1 dot 1 dot 1, and dia akan produce 1. Okay, what about yang ni? A, B bar, C bar. Okay, so this one here, since yang ni tak ada bar, so kita letak 1 lah. What about this one? Sebab this is a B bar, so B bar if you put 0, kamu barkan dia akan produce 1. Betul tak? Okay, dan C pun sama, kalau kamu letak kosong, dia ada bar, so dia akan dapat 1. So the combination of input untuk yang ni ialah 1, 0, 0, so dia akan produce 1. Sama juga dengan A bar, B bar, C, di mana kamu kena letak A bar ni kena letak kosong, B kena letak kosong, C kena letak 1. So when you end this input here, you will get output 1. Okay, once you get the apa ni, dia punya combination of input ni, so after that, okay, we need to map to our truth table. Okay, since this is, kita ada 3 input, so A, B, C, so you come out with A, B, C, and satu output which is F. So this is a F. Okay, dapatkan combination of input. Ada berapa combination of input? This is a combination of input yang ni. Okay, so this is a combination of input. Sama dengan formula dia ialah 2 kuasa N, di mana N ialah bilangan input. Okay, so 2 kuasa 3 sama dengan 8. So kamu kena ada 8 lah combination of input starting from 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. Okay, after you dapatkan dia punya combination of input, okay, and then from here, tadi kan kita dah dapat dah dia punya value ni. So kamu carilah 001, which is here. Okay, kamu letakkan dia sama dengan 1. And then yang ni 100, okay, the location here is kat sini. So kamu letakkan dia sama dengan 1. 111, which is kat sini, kamu letakkan dia sama dengan 1. What about the rest? The rest kita hanya letakkan kosong. So this is our truth table based on this apa ni, Boolean expression. Okay, given Boolean expression. Okay, let's say lah kalau kamu ada given the max term, okay, ataupun given the POS, okay, standard POS, macam mana kamu nak buat? Okay, untuk standard POS, kita put, okay, what we need to do here is we need to make sure that the output, okay, daripada max term, each of these max term should produce output 0.
Okay, so macam mana nak buat tu? So kamu tengok ni, A tambah B tambah C. So macam mana nak dapatkan dia kosong? So kamu kena letak kosong plus 0 plus 0. So it will produce 0. What about this one ya? A, B bar, C. So A tambah B bar tambah C. Okay, so yang ni kamu tahu dia is a kosong. Okay, B. Macam mana nak jadikan dia kosong? Okay, so you need to put 1 lah. Because 1 bar equal to 0. Okay, and C you put 0. So kosong tambah kosong, it will produce kosong. Sama juga dengan yang ni, A plus B bar plus C bar, which is kosong, B bar is 1, C bar is 1. Yang this one here, so 1, 0, 1. What about A bar, B bar, C? So kamu kena letak 1, 1, 0. So kamu dah dapatkan dia punya output kosong. Okay, once you get all the combination of input, barulah kita transfer dalam truth table. Okay, so macam sama buat kamu punya truth table, once you produce the truth table kat situ, and then based on this combination, kamu mapping lah 0, 0, 0. Okay, kamu letak 0, 0, 1, 0, which is yang ini. Okay, kamu letak 0, 0, 1, 1, yang ini kita letak 0, 1, 0, 1, which is this one here. Kamu letak 0, 1, 1, 0. Kamu letak 0 and the rest kamu letak 1. Okay, and in the nutshell, kalau kamu tengok truth table atas dengan truth table bawah, okay, dia punya output dia sama. So what we can conclude here is, dalam satu truth table, we can have two expression. Sama ada kamu nak pakai dalam bentuk SOP ataupun kamu nak pakai dalam bentuk POS. Kamu boleh pilih. Okay, kalau kamu pakai dalam bentuk SOP, kamu dapatkan dia punya truth table, and at the same time kamu juga boleh dapatkan persamaan POS based on the same truth table. Okay, so dalam truth table ni kamu boleh dapat dua persamaan, sama ada sum of product ataupun a product of sum. Okay, so that's what we can conclude lah from the truth table. Okay, so this is the step macam mana nak buat nak convert daripada Boolean expression kepada truth table. Okay, step number 1. Okay, what you need to do here is convert the expression to standard SOP and POS. Okay, so kamu kena tukarkan dulu supaya dia dalam bentuk SOP standard standard SOP ataupun standard SPOS. Okay, that is the requirement lah. Tapi kita boleh ada another way, which is a short way. Even though kamu tak tukar dia dalam standard SOP or standard POS, kamu still boleh come up with a truth table based on the given expression. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat. Okay, step number 2. After you get the standard SOP or standard POS, so you need to determine the domain and combination of binary value as inputs. Okay, depending on the POS ataupun SOP yang kita nak guna lah. Okay, so kamu kena dapatkan dia punya combination of binary value dekat input. And then step number 3, find the input value that make the terms. Okay, so which is equal to 1 for SOP. Okay, and the output should equal to 0 for POS. Contoh, kalau macam ni A, B, C, okay, nak jadikan dia satu ialah 1.1.1, which is you will get sama dengan 1. Okay, 1 N1, 1 N1, kamu akan dapat 1. And if for the POS, nak produce kosong macam mana? So kamu kena kosong plus kosong plus kosong, you will get kosong. Okay, and step number 4, fill the truth table. Okay, the remaining blanks will inverse the value. Okay, contoh. Okay, make the truth table for the following function. Okay, so A and B, kamu ada dua expression kat sini. So let's look at the A first, expression 1. F sama dengan AB tambah A C bar. Okay, so yang ini
Kalau kamu tengok ni, dia SOP ke POS? So first kita kena identify dulu, dia POS ke SOP? Untuk persamaan ni. Anyone? SOP. POS. Okay. Yang ini adalah SOP, sum of product. Maksudnya, this is a product. Product term at the end kita kena sumkan mereka. Kita kena tambahkan mereka. So this is a SOP. Okay, based on the SOP, is it a standard SOP or not? Bukan standard SOP. Kenapa bukan standard SOP? Sebab kita ada tiga domain, betul tak? Betul, ABC. Okay, so yang ni missing C or C bar, yang ni missing B or B bar. So apa nak buat? Kita kena dapatkan dia punya standard dahulu. So yang ni saya letak 1, yang ni 2. Okay, 1 AB. So kita tulis missing C atau C bar. So macam mana nak buat? Okay, so yang ni kita kena letaklah AB. Okay, by right it is dot 1, betul tak? AB dot 1 kamu akan dapat AB balik. Okay, in which A1 ni, 1 ni kita boleh convertkan dia kepada sebab yang ni C kita missing C, so sama dengan C plus C bar. Okay, rujuk balik kepada kamu punya bulan 12 basic rules. Di mana C tambah C bar sama dengan 1. Okay, so now what happen here is A, B, C plus C bar. Kamu kembangkan dia, kamu akan dapat A, B, C tambah A, B, C bar. Okay, so that is for the first min term lah. Okay, ataupun the first product term. Okay, kamu dah dapatkan dia standard SOP. Betul tak standard SOP? Check lah. Okay, yang ni ada 1, 2, 3 domain. And this one also have 3 domain. Okay, so this one dah finish. Okay, next kita go to the second product term or min term kat situ. Nombor 2, kita ada A, C bar. So yang ni missing either B ataupun B bar. Okay, so macam mana nak buat? Sama jugalah dengan yang tadi. Okay, di mana A, C bar darab dengan B plus B bar. Okay, so kamu kembangkan dia. So you will get A, B, C bar tambah dengan A, B bar, C. So this is another product standard SOP untuk product term yang ni. Okay, next. Lepas tu nak buat apa pula? Jauh pula. Tambah semua. Okay, so kita dapatkanlah dia punya Boolean expression. Ini map, sorry ke depan pula. Okay. So, kita come up with dia punya persamaan ialah F sama dengan, kamu tambahlah semua sekali. Yang ni tambah dengan yang ni. So, A, B, C tambah A, B, C bar tambah. Okay, so since yang ni kalau kamu tengok, yang ni dengan yang ni sama. So, kita ambil satu je. Okay. Ikutkan kita punya Boolean theorem 12 basic rules is saying that A plus A sama dengan A. Sama dengan ini. A, B, C bar plus A, B, C bar. Okay, so it will produce A, B, C bar. Okay, and last kali is A, B bar, C bar. Okay, daripada sini, boleh tak kita come up with a truth table? Dah boleh. Okay, di mana kita punya target sekarang ni, output kita untuk setiap product term ni perlu sama dengan satu. Okay, so kita carilah dia punya combination of input. Yang ni A, B, C, 1, 1, 1. A, B, C bar, 1, 1, 0. Yang ni 1, 0, 0. So this is the combination of input yang akan produce output
1. Okay, so kita draw lah truth table. Okay, ada berapa input? 3 input. Output, 1 output F. Combination of input ada 8. Okay, di mana sebab kita ada 3 input, so dia ada 8. So kita started with 0, 1, 0, 1. Okay, and then another 0, 1, 0, 1. So dah 8. Okay, B 0, 0, 1, 1. This one also 0, 0, 1. What about A? 0, 0, 0, 0. Yang ni 1, 1, 1, 1. Okay, now barulah kita map daripada sini masuk ke truth table. Okay, so kita cari 1, 1, 1. So 1, 1, 1 kat bawah ni kamu letakkan dia sebagai 1. 1, 1, 0 also you put 1. 1, 0, 0 sama dengan 1. What about the rest? 0, 0, 0, 0. Okay, so this macam mana daripada persamaan yang ni kamu nak dapatkan truth table. Okay, mula-mula tukarkan dia kepada standard SOP. Okay, once you get the standard of SOP, find out the inputs. Okay, the inputs variables di mana each of these some product term ni kena hasilkan, kena produce output 1. Okay, so once you get the inputs kat sini, then after that you map to your truth table. Okay, so this is a cara panjang lah di mana kamu kena tukar dulu kepada standard SOP. Okay, cara pendek. Macam mana nak buat cara pendek? Okay, which is kita boleh terus dapat daripada persamaan yang ni. Okay, macam mana nak buat? Okay, saya tunjuk Kamu ada F sama dengan AB tambah AC bar. Okay, mula-mula kita identify dulu. Okay, so kita identify this is a SOP. Okay, kita dah tahu this is a SOP. So our SOP, kita tahu kita nak produce output 1 untuk setiap product term yang ni. Okay, so what you're going to do here is, mula-mula untuk yang ni, kamu ada A, B, C missing. Betul tak? So apa yang kamu nak buat is, A kamu letak 1, B lah kamu letak 1, C kamu letak X. Okay, di mana X ni kita panggil dia sebagai don't care. Don't care. Okay, so X ni adalah don't care. What is don't care? Don't care ialah satu keadaan di mana input ini boleh either value kosong atau value 1. Okay, so this is the don't care lah. Okay, don't care means this input X here ataupun kat sini C lah sebab kita missing C . This input C can be either input 0 or input 1. Okay, what about this one here? Okay, A1. B ada tak? B tak ada. Put don't care. What about C? C bar. C bar is kosong. Okay, so X ni pun sama dengan dia sama ada kosong atau 1. Okay, so from here, okay, kamu ada kat sini. Sekejap. Okay, saya tulis kat atas ni . Yang ni, dia punya combination of input boleh sama dengan dia 1, 1, 0 untuk X sama dengan 0, 1, 1, 1 untuk X sama dengan 1. Yang ni, what about this one? Yang ni 1, 0, 0 untuk B, X kat sini sama dengan 0, 1, 1, 0 untuk X sama dengan 1. So, kat sini, daripada sini kita dah dapat dah dia punya combination of input. So from here, kita masukkan dia dalam persamaan. Okay, mula-mula kita buat 1, 1, 0. So 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, which is yang ni. 1, 1, 0 dah ada. Kita letak 1. What about the rest? Letak 0. See, we'll still get the same truth table. Okay, either kamu nak guna the longer way, which is dapatkan dulu the standard SOP, ataupun kamu boleh guna the short way here. Okay, the shortcut. Okay, which is daripada persamaan ni kita teruskan dapatkan dia punya persamaan. Okay, based on the don't care. Yang mana yang hilang? Okay,
domain mana yang hilang, kita letakkan sebagai don't care. Boleh macam tu? Boleh. Dia lagi senang lah. Yang ni lagi mudah lah. Cumanya kat sini, okay, it depends. Kalau soalan tu, kalau dia tak bagi tahu suruh convert kepada SOP, so kamu boleh pakai cara yang ni. Okay, kalau soalan tu suruh convert kepada standard SOP, so you need to convert the standard SOP dahululah, and then after that, get the inputs and do the mapping. Okay, kalau tak ada, kamu boleh terus buat shortcut yang ni. Dapatkan terus kat sini. Masukkan dalam truth table. Okay, so that is for the F sama dengan AB tambah AC. Okay, next kita ada the next one here. Okay, so saya nak dapatkan ini payah pilihkan saya dah zoom. Okay, F sama dengan A tambah C, B tambah C bar. Okay, so saya tulis sebelah ni. F sama dengan A tambah C, B tambah C bar ya? Betul? Ya, C bar. Okay. So, mula-mula kita identify dulu. Okay, what is this? This is a This product POS. POS. Okay, kenapa POS? Kamu tahu ni sum term, lepas tu dia N kan pula kat situ. So, product of sum. Okay, so untuk yang ni, kalau kamu tengok kita buat cara yang panjang dulu Okay, which is kena dapatkan dia standard POS, and then after that kita dapatkan dia punya truth table. Okay, so kita identify ada berapa max term. Kita ada 2 max term ataupun 2 sum term. Okay, max term and sum term two same things lah. Okay, benda yang sama. Okay, sama ada kita boleh panggilkan dia sebagai sum term ataupun max term. Untuk product term, untuk SOP kita panggil dia sebagai product term ataupun min term. Alright, so nombor 1. So kamu ada A plus C. Okay, apa yang missing kat sini? So missing adalah B ataupun B bar. Okay, so dia punya ni sepatutnya macam ni lah. A tambah C tambah kosong. Okay, which is kalau kamu buat ni persamaan ni, kamu akan get back your A plus C. Okay, so this kosong here, kamu boleh ganti dengan, sebab yang ni missing B and B bar so B dot B bar. Okay, di mana B dot B bar based on the basic rules yang kita belajar, B dot B bar sama dengan kosong. So kita gantikan je dalam ni. So what happen here is, kamu akan dapat A plus C plus, okay, kena ada plus tu, jangan lupa, B dot B bar. Okay, lepas tu nak buat apa? Kita expand lah. Okay, okay, so kamu akan dapat, dia akan jadi macam ni, A plus B plus C, and then A plus B bar plus C. Okay, so this is the standard POS untuk the first sum term. Okay, buat pula nombor 2 untuk yang ni pula. Okay, so B plus C bar, apa yang hilang missing kat sini is either A atau A bar. Okay, so kita nak buat apa? Next, okay, dapatkan B plus C bar tambah dengan A dot A bar. Okay, so yang ni kamu boleh kembangkan dia. So yang ni kita macam ni lah, dia ada groups kat sini, kita buat groupings and then kembangkan dia. Okay, so you get A plus B plus C bar and then dot with A bar plus B plus C bar. Okay, next. Ayahnya nak tarik ke tepi ni. Boleh Okay, so kamu dah dapat untuk dua pun kamu dah dapat the standard punya apa ni, samaan. So next what you need to do is
kita combine lah. Okay, so ambil yang ni. A plus B plus C dot with A plus B bar plus C. Saya tak cukup panjang so saya sambung bawah ni. Okay, and then we have A plus B plus C bar, and then A bar plus B plus C bar. Okay, so sekarang nak buat apa? Okay, kita dapatkan dia punya input untuk setiap max term yang ni. Okay, untuk setiap sum term dapatkan Kosong. input dia. Okay, so dia punya output dia is kosong lah. Our target output is kosong. Kosong. Okay, so yang mula-mula ni A plus B plus C, macam mana nak dapatkan kosong? Kosong plus kosong plus kosong. Plus kosong. What about this one ya? A, B bar C. So this one is kosong. Kosong plus 1 plus kosong. 1 plus kosong. Yang ni? Kosong plus kosong plus 1. Okay, and the last one here is we have 1 plus kosong plus 1. Alright. So kamu dah dapat dia punya input. So next kamu do the mappings. Okay, kita buat kita punya mappings. Okay, sama juga A, B, C, F 01, 01, 01, 01, 00, 11. This 00, 00, 1, 1, 1, 1. Okay, so kita dapatkan yang mula-mula ni 0, 0, 0. The output it will be kosong lah. 0, 1, 0, which is here. This also kosong. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, the rest is 1, 1, 1, 1. Okay, so this is the truth table lah based on this persamaan. Okay, so sekarang ni kita nak buat shortcut. Tak nak buat yang ni. Longer way to find out, to get the truth table. Okay, kita nak buat shortcut. Sama juga. Okay, from the shortcut. Okay, kamu ada persamaan F sama dengan A plus C. B plus C bar. Okay, kita buat macam yang ni tadi juga. Okay, mula-mula. Untuk setiap sum term ni, okay, make sure that the output must produce 0. Okay, untuk yang ni, A plus C. So, A plus C is 1 X, sebab X is, B is missing. 1. Ke kosong. Sorry, not 1, Kosong. kosong kosong. Okay, betul. Okay, kosong sebab kita nak produce kosong Sorry. Kosong X kosong. Okay, what about yang ni? B plus C bar. Okay, so A kita tak ada, so kita letak X. Kosong, B kosong, C bar 1. Okay, so now kita dapatkanlah dia punya combination of input. Yang ni mula-mula is 0, 0, 0. And the second one is 0, 1, 0. Okay, untuk yang ni 0, 0, 1 and 1, 0, 1. Okay, so from here, kamu map to your truth table 0, 0, 0, which is 0, 0, 1, 0. Yang ni pun 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, and the rest you put 1. So both give you the same results. Okay, so this is how to convert, okay, to get the truth table give, okay, when from the given Boolean expression. Okay, diberi Boolean expression, kamu nak dapatkan dia punya truth table. Any question up until here? Ada soalan tak? Okay, sebab next kita nak masuk. Okay, so tak ada soalan, kita go to this slide here. Okay, so truth table to SOP form. Okay, you are given a truth table. So sekarang ni kamu nak dapatkan dia dalam bentuk
SOP form. Tadi kita dah ada Boolean expression, dapatkan truth table. Tapi now you have a truth table, you're going to get the SOP form ataupun POS form. Okay, so we can write the standard SOP expression simply from the truth table. Macam mana nak buat? Okay, untuk SOP expression, okay, so we need to make sure that the output of the truth table must be 1. Okay, so yang ni lah contohnya givennya. This is a given truth table. Okay, dia bagi A, B, C, F, 01, 01, 00, sorry. Satu. Okay, the truth table is 000111111. Okay, so sekarang ni kamu nak dapatkan dalam bentuk SOP. Okay, so for SOP kita kena tengok dekat output dia. Okay, so now what you're going to do is we need to come up with a product term. Okay, untuk setiap output satu ni kamu come up with a product term. Okay, dia punya persamaan dalam bentuk product term. Okay, macam mana nak buat? Okay, yang ni the first here. Yang ni 011. Okay, macam mana nak dapatkan dia punya product termnya ni? Ataupun kita panggil dia sebagai minterm. Okay, sebab dia 011 ya. So dia adalah A bar, B, C. Okay, so A bar, B, C. What about 100? 100 is A, B bar, C bar. Okay, so A, B bar, C bar. Yang ni 101, A, B bar, C. 110, A, B, C bar. 111 ialah A, B, C. Okay, so kamu dah dapatkan dia punya minterm. Okay, once you get the minterm, next kamu nak buat apa pula? Okay, dapatkanlah samaan F kamu. Okay, the output F. Okay, F sama dengan yang ni tambah dengan yang ni, tambah dengan minterm yang ni, tambah dengan minterm yang ni, dan tambah dengan minterm yang ni. So kamu dapat standard SOP form based on this truth table. Okay, so this is untuk SOP. What about POS? Okay, so daripada truth table juga kita boleh dapatkan standard POS expression. Macam mana nak dapatkan? Okay, kita kena ambil output kosong. Okay, so saya ambil yang atas lah, yang tadi sebab dia benda yang sama. Okay, tak boleh tukar ke? Okay, so boleh pakai merah. Alright, so yang ni saya tulis kat sini lah, max term. Okay, so the output kosong yang ni lah. Okay, so output kosong, kamu kena dapatkan dia punya persamaannya ni, max term. So A, B, C. So dia punya input dia 0, 0, 0. So ialah A plus B plus C. Okay, di mana 0 tambah 0 tambah 0, kamu dapat 0. 001, so A plus B plus C bar untuk yang satu yang ni. What about 010? So A plus B bar plus C. So ini adalah kamu punya max term. So dapatkan F, di mana F sama dengan A plus B plus C dot A plus B plus C bar dot A plus B bar plus C. Okay, macam yang saya katakan tadi, dalam satu truth table, kamu boleh dapat dua persamaan, sama ada nak dapatkan persamaan dalam bentuk SOP ataupun nak dapatkan persamaan dalam bentuk PO. Okay, you can choose lah either one. Okay, so yang ni dia punya persamaan. Okay, any question from here? Okay, tadi kita dah dapat daripada Boolean expression, dapatkan truth table, and from the truth table nak dapatkan semula Boolean expression, the standard Boolean expression. Okay, ada soalan tak?
Mungkin juga, okay, nanti masa test ke masa final, okay, dia bagi truth table, okay, dapatkan persamaan dalam bentuk SOP, minimize. Okay, dia nak suruh kamu minimizekan dia. Okay, simplify this persamaan based on this truth table. Okay, mula-mula kamu dapatkan dululah persamaan dia, the standard SOP, then apply the 12 basic rules and then simplify this expression. Okay, ada macam-macam soalan lah boleh come out from this truth table sebenarnya. Okay, next we go to the next slide. Okay, so truth table, min term and max term. Okay, so from previous slide we saw that, okay, this is a SOP form di mana this product term, each of this product term we call it as a min term, and for the POS form, for each of this sum term kita panggil dia sebagai max term. Okay, so all Boolean function can be written in the term of either min term or max term notation. Okay, kenapa kita nak tulis dalam bentuk min term and max term notation? Sebabnya kalau kamu tulis dalam persamaan SOP and POS, okay, sometimes the persamaan is quite long. Okay, panjang nak tulis. Okay, which is quite tedious lah nak tulis benda-benda ni. Ini baru ada 3 domain. What about ada 4 domains? Lagi panjang nanti. Okay, kalau kita nak buat standard SOP ataupun standard POS. So what happen here is we come up with another way, okay, to represent the SOP dengan POS by using the min term and max term notation, which is this a shorthand lah untuk kita tuliskan persamaan. Okay, kita akan guna min term dengan max term notation. So macam mana nak buat? Okay, so how to write either in min term or max term? Okay, so each line in a truth table represent both a min term and max term. Okay, kalau kamu tengok sini 000, yang ni dalam bentuk min term and this is dalam bentuk max term. Okay, of course lah, it depend on the output. Okay, kalau output tu 0, kita kena ambil max term. Kalau output tu 1, kita kena ambil min term. Okay, so this is a SOP form, min term. Kalau let's say all the output from this input here is 1111, so this is the value lah. Kalau all of the output is 000, so this is the value, this is the expression in the max term. Okay, and for the min term, kalau kamu tengok kat sini, okay, it represent by this small m. Okay, untuk yang kita tengok kat sini ya. Okay, this is a combination of input 1 as 0 and this combination of input 7. Okay, mula-mula kita buat index dahulu. Okay, kamu do the indexing starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if you have a combination of 8 inputs, okay, so you start indexing starting from 0 until 7. Okay, for the min term kamu tengok untuk yang ni 000, okay, it represent by small m, m0. 001 is m1, 010 is m2, m3 until m7 based on this index kat sini. Okay, if the output is a max term, okay, it will present by this capital M. Okay, which is 000 ialah m0, 001 untuk capital M1, and contoh kalau kamu ada 111, dia is a M7. Okay, so sekarang ni kita nak buat dalam min term and max term notation. Okay, untuk min term notation dia dalam small m, max term notation is dalam capital M. Okay, so next. Now we are going to use the min term and max term notation based on the given truth table. Okay, so this is the same truth table yang kita buat atas tadi. Okay, so sekarang ni kita nak buat dahulu min term notation. Okay, macam mana nak dapat min term notation? Okay, previously when we do the SOP expression, okay, so this is the persamaan A bar BC plus A BC B bar C bar plus A bar A B bar C plus A B C bar plus A B C, sebab based on this lah. Okay, because this is the output ya, 1111.
So kita dapatkan dulu persamaan dia dalam bentuk min term kat sini. So this is the persamaan, and when you write down in the SOP expression, kamu akan dapat macam ni. Okay, so sekarang ni kita nak buat a shorthand, which is by using the min term or max term notation. Sebab yang ni panjang, kita nak mudahkan. So what happen here is, first, macam yang saya katakan, kamu buat index dahulu. Okay, do the indexing. So ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so sekarang ni untuk min term, kamu tengok output 1. Okay, which is dekat kawasan yang ni. Okay, so what happen here is kamu tulislah sama dengan M3, M5, tambah M7. M4, tambah M5, tambah M6, tambah M7. Okay, yang ni sebenarnya benda ni lah. Yang ni sama dengan M3. This one M4, this is M5, ABC bar is M6, ABC is M7. Okay, and then to make it more simple, okay, so we just use F. Kena letak lain. Yang ni penting. If you write down the max term and min term notation, okay, kamu tak boleh simply tulis macam ni. F sama dengan bla bla bla. Tak boleh, sebabnya kita tak tahu. Okay, min term and max term notation kita tak tahu what is the combination of input. Okay, what is the input? Adakah A, B, C, D, ataupun A, B sahaja ke, ataupun A, C. So that's why you need to put all the inputs kat sini. F sama dengan A, B, C. So we know that, okay, so this is all the inputs. Sama dengan summation, which is hasil tambah min term. Okay, min term nombor berapa tadi? 3, 4, 5, 6 dan 7. So 3, 4, 5, 6 dan 7. So that is. So this is for the min term notation. Tak perlu tulis panjang-panjang macam ni lagi dah. Tulis je macam ni. So jalan macam ni lah doktor. Macam mana? Perlu buat juga jalan kerja dia ke, ataupun enough just jawapan macam ni je? Enough. Just jawapan macam ni. Tak perlulah tulisnya ni. M3, M4. Tak perlu nak derive daripada asal. Tak perlu. Tak perlu. Kalau dia kata dapatkan dalam bentuk min term, max term, terus tulis persamaannya ni. Okay. Okay, untuk max term notation. Okay, untuk max term notation, okay, kita kena tengok ambil yang output kosong. So this is output kosong. Okay, di mana F, okay, A, B, C, kena letaklah A, B, C sebab kita nak tahu apakah dia punya input daripada truth table sama dengan. Okay, so yang ni M kosong dot M1 dot M2 ataupun, okay, so yang ni simbolnya ni product of sum, okay, hasil produk as M 0, 1, 2. Okay, yang ni capital M. So this is dalam persamaan max term. Okay, yang ni ya. So in case lah kalau macam mungkin kita careless kan, terlupa. Sebab biasa kalau sum, bila sebut sum tu mesti simbol yang macam atas tu kan. Yang macam tu. Tapi yang untuk max term ni pun kita tertulis benda tu. Tapi yang lain betul lah, yang huruf besar kurungan 012 tu kira salah. Total salah tu ada mak markah tak? Salah lah tu. Kena, kalau ikutkan memang salah lah. Takut tercareless tulis. Tapi itulah kalau sebab kalau macam saya M dengan M besar M kecil ni pun lebih kurang sama. Okey, kalau tak, yang besar yang kecil tu betul cuma simbol depan, simbol yang sum tu. Okey, kalau yang ni mungkin ada tolak markah lah kalau salah dia punya simbol. Tapi pastikanlah janganlah salah dia punya simbol. Okey. Okey. So yang ni dalam bentuk max term notation. Okay, so that is from truth table. Yang ni daripada truth table nak dapatkan max term dengan min term. So what about daripada min term nak pergi ke max, they've given a min term notation or max term notation. Okay, derive truth table pun boleh, no problem. Okay, so min term will correspond to output 1 of F, while max term
correspond to output 0 of F in the truth tables. Okay, so contoh dia bagi kat sini F, A, B, C. Okay, min term 1, 2, 6. Okay, macam mana nak dapatkan truth tables? Okay, sama aja. Okay, dapatkan dulu kamu punya truth table. Kamu tahu dia punya input ialah A, B, C. Sebab tu yang ni penting. Okay, sebab ni kita nak tahu apakah dia punya input. So yang ni paling penting. Hilang benda ni tak tahu. Sebab yang ni mungkin dia ada, yang ni semua benda pun sama walaupun kamu pakai 4 input ke 5 input ke, still nombor kita pakai numbering kat sini, betul tak? So yang Betul. yang ni important lah. Okay, so make sure yang ni jangan lupa tulis. Okay, so kita tahu input dia adalah A, B, C, output dia adalah F. Okay, so kita tulis dulu 0101 0101 0011 0011. Okay. So sekarang ni dia pakai numbering ni 126. Macam mana nak memudahkan kita? Perlu tak kita tukar dulu macam ni? Tak perlu. Waste of time. Okay. Bagi masa je buat yang ni. Yang 2 step ni. So tak perlu yang ni. So apa nak kena buat? Okay, kamu buat dia punya indexing. Indexing. So yang ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kamu tengok kat sini 126. Okay, so 1, 2, betul yang ke-6. Okay, yang ke-6 kena ada 1. F dia kena sama dengan 1 sebab dia adalah min term. Okay, the rest letak kosong saja. Okay, sama jugalah dengan yang ni. Okay, given F, A, B, C. Okay, so max term 0, 3, 4, 5, 7. Okay, so kamu come out with a truth table. Okay, buat dia punya indexing 0, 3, 4, 5 dan 7 nanti. Okay, so kamu kena letak kosong. So 0, 3, 0, 4, 0, 5, so you put 0, 7 you put 0. Okay, the rest you put 1. Okay, so this is how to transfer from min term, max term to the truth table. Okay, buat dia indexing kat sini terus automatic kamu boleh buat dia punya mapping. Okay, so we are already finished the truth table part. Any question up until here? Ada soalan tak untuk truth table? Any question from you? Okay, sebab tu saya suka soalan yang bahagiannya ni. Sebab kita boleh tanya banyak benda. Daripada satu truth table, okay, we can come up with, okay, given a truth table. Okay, contohlah bagi inilah, bagi min term. Okay, first, kamu boleh dapatkan dia punya, cari canonical. POS. Contohnya, dia bagi min term, tapi dia suruh cari canonical POS. Macam mana nak dapatkan canonical POS? Kamu kenalah buat truth table dulu. Barulah kamu tahu, okay, yang ni, yang mana output kosong. From output kosong, baru dapat canonical POS. Nombor 2, mungkin dapatkan persamaan. Sama ada dalam bentuk POS atau SOP. Nombor 3, simplify the expression. Nombor 4, draw the logic circuit. Banyak soalan boleh keluar hanya dengan satu min term notation saja. Okay, draw the truth table. Okay, and so on. Okay, so if no question, okay, Boolean simplification. Yang ni kita dah buat Boolean simplification. Okay, which is by using the Boolean algebra. Kita dah cover in the previous class. Okay, so by using these rules here, okay, you need to simplify lah given the Boolean expression. Okay. Gunakan 12 basic rules and you simplify the expression, and this is the simplified expression lah. Okay, so untuk simplify, to simplify Boolean expression, dia ada 2 cara. Okay, cara pertama by using a Boolean algebra ataupun guna 12 basic rule.
Okay, which is this one here we already covered in the previous class. And the second one here is by using a K-map. Okay, sekarang ni kita nak fokus on the second method. Okay, the first method kita dah cover sebelum ni. So sekarang ni kita nak fokus on this method which is a K-map. Okay, yang ni semua ni benda yang sama dengan sebelum ni Okay, so this is the previous slide. Okay, the same slide what we did in the previous class. Okay, so now I'm focusing on this K-map. Okay, so let's look at the K-map punya overview. So apa ni K-maps? Okay, so K-map ataupun nama lain dia adalah Kano map is similar to truth table because it present all of the positive value of input variable and the resulting output of each value. Okay, kenapa dia kata macam tu? Okay, contoh sebelum ni Okay, sebelum ni contoh kita ada OR gate. A, B, F. So this is your OR gate. Okay, your truth table of OR gate is A, B, F. Okay, sebab dia dua input, so ada 4 combination of input lah. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Okay, so OR gate kita tahu bila 0, 0 produce 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So this is the truth table. Okay, kat sini dia kata similar to truth table. So this is your truth table. What about K-map? K-map bentuk dia macam ni. Okay, so kamu ada ni tak cantik, sorry. Sebab dia ada 4 je input. So sama dia, kamu ada 4. Okay, since this one 2 power of 2 is 4. So kamu ada 4 kotak. Okay, total of kotak is 4. Di mana this is your input A, B, and this is the input punya value lah, sama ada dia 0, 1, 0, 1. Okay, sebenarnya daripada truth table kita boleh map automatic terus ke K-map. Okay, kalau based on this one kamu tengok 0, 0, output dia 0. So 0, 0. Kalau kau tengok ni, this is A0, B0, so this is the output. 0. When 0, 1, A0, B1, output dia 1. 1, 0, so this is A1, B0, output dia 1. 1, 1, A1, B1, output dia 1. So dia quite similar to truth table. So from truth table kita boleh lukis K-map. From K-map also we can transfer back to truth table. Okay, that is the idea lah. Okay, so K-map is represented by an array of cells. So this is array of cells in which each cell represent a binary value of the input variable. Okay, so this is the inputs. Inside here represent the output. Okay, so it provides a systematic method for simplifying Boolean expression and could produce the simplest SOP or POS expression possible. Okay, macam saya kata tadi sebelum ni. Okay, to simplify the circuit, we have 2 methods. Satu guna Boolean, satu lagi guna K-map. Okay, the drawback by using a Boolean is sometimes kita ingatkan that persamaan is the simplest expression, tapi bukan. Okay, dia masih lagi ada few step kita dapat lagi simplest expression. Okay, but for the K-map, bila kamu buat K-map je, automatically kamu akan dapat the simplest expression for SOP and POS expression. So this is the simplest. Memang akan dapat, tak pernah tak dapat. Yang ini mungkin dapat, mungkin tak dapat. Okay, depending how well we using the Boolean, the 12 basic rules. Okay, macam mana kamu, kalau kamu bagus guna 12 basic rules, kamu akan dapat simplest expression. If not, mungkin kamu ingat this is simple, tapi bila kamu apply a few basic rules yang lain, mungkin dapat lagi mudah. Okay, so K-map can be used for expression with
2, 3, 4 and 5 variables. Okey, paling banyak variables pun 5. Maksudnya kat situ paling banyak input adalah 5. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu nanti payah dah kamu nak buat. Okey, payah kamu nak buat grouping and simplify the expression. Okey, macam mana nak tentukan number of cell? Number of cells sama dengan 2 power of n, di mana n ni adalah number of variables ataupun kita panggil dia sebagai inputs. Okay, so for 3 variable, which is A, B, C, kamu ada 3 input, the number of cell is sama dengan 8. So, kamu kena lukis 8 lah. Okay, saya suka lukis macam ni. Ada buku dilukis macam ni. Untuk buat 8 sel, tapi saya suka lukis macam ni. Okay, untuk 4 variable A, B, C, D ataupun 4 inputs, kamu ada total of 16 cell. Okay, so ada 16 lah. Okay, so 16 cell. Okay, so moving on to the next slide. Okay, so first we look at the 2 variable K-map. Okay, so 2 variable consists of 4 cell. Okay, sebabnya 2 kuasa 2 ni adalah kamu punya variable lah ataupun input sama dengan 4. Contoh, this is the truth table. Okay, from this truth table here, di mana kamu ada 2 inputs, kamu nak mapping kepada kamu punya K-map. So how to do it? Okay, mula-mula kita lukis dahulu kita punya cell untuk K-map. Okay, so input dia apa? A, B. So letaklah A, B. Okay, so this is another K-map. Kamu boleh juga letak yang ni A, yang ni B. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Okay, tapi better buat macam ni. Okay, follow your truth table. Kenapa? Sebabnya mudah kita nak transfer value daripada sini masuk ke dalam K-map. Kalau kamu buat gini B dahulu baru A, nanti penat sikit lah. Bukan tak boleh, boleh nak buat, tapi penat sikit nak transfer value daripada sini ke K-map. Kalau sikit tak apa. Okay, macam ni ada 4 je. So no problem. What about kalau ada 16 nanti? Pening kepala nak buat. Okay, so better follow your truth table. Kalau truth table kata AB, okay, you follow AB. Kalau dia tulis BA, buat BA. Okay, so next, kamu dah dapatkan dia punya cell. Next, kamu letakkan dia punya input lah. So, this is a kosong untuk A. And this is when A sama dengan 1. Lepas tu, this is when B sama dengan kosong. This is when B sama dengan 1. Okay, so now we're going to mapping from here to here. So how to do it? Okay, mula-mula kosong kosong, kamu identify lah. This is when kosong kosong, A kosong, B kosong. Okay, so you letak dia punya ni adalah kosong. Kosong 1. So A kosong, B 1. So kamu letak 1. 1 kosong, 1 kosong. Okay, A 1, B kosong, kamu letak 1, 1 1. Which is this is A1, B1, kamu letak kosong. Okay, so this is how to do the mapping. Okay, tengok dia punya inputs. Okay, combination of input kat sini. Input variable kat sini. Okay, the faster way, okay, cara yang mudah. Okay, saya suka buat index. Okay, tak nampak pula index saya. So, yang ni saya letak kosong. 1, 2, 3. Okay, so macam ni saya buat value semula. K-map saya. A, B, 01, 01. Okey, sebelum kita pergi yang buat yang bawah ni, kita buat yang ni dulu ya, yang belah frame dulu. 01, 01. Okey, so sekarang A0, B0. So kamu tengok, sini A ya, sini A. A0, B0, so the output is 0. A0, B1. So A0. A0 kat sini, B1 duduk kat bawah ni dah. So sini 1. 1, 0, A1, which is here, this A1, B0 is 1, and when A1, B1, this is 1. Okay, so dia punya, kosong. Okay,
So this when kamu tukarkan dia punya kedudukan lah. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, untuk yang saya kata pakai indexing tadi, okay, so ni cara paling mudah lah kamu nak transfer from truth table to your K-map. Okay, so kamu buat indexing. Sini kamu letak index 0, 1, 2, 3. Kat sini pun sama. Dia is 0, 1, 2, 3. Okay, so kamu just read out dia punya output ni. 0, 1, 1, 0. So 0, 1, 1, 0. Just simply transfer just like that. Okay, by using the index number kat situ. Okay, untuk 2 variable mudah. 3 variable dia quite tricky sikit lah nanti. Okay, so let's look at the 3 variable. Okay, for the 3 variables, indeed is 3 variables, so 2 power of 3 sama dengan 8. So you need to have 8 cell. Okay, 1, 2, 3, A, B, C. Okay, kamu boleh juga buat macam ni. Okay, tiba-tiba lah. Yang ni A, B, yang ni C. Boleh, no problem. Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. As long as dia punya ada 3 variable tu. Tapi saya lagi mudah nak map yang atas ni compare dengan yang bawah ni nanti. Okay. So nak buat macam ni pun boleh. Okay, nak tukar dia punya kedudukan. Boleh. Tak ada masalah. Tapi masa nak buat mapping nanti pening lah. Okay, contohnya yang ni AC. Sini pula B. Oh, jenuh ni nak buat ni. Alright. So tak ada masalah. Kamu boleh tukar-tukar dia punya kedudukan. No problem. Tapi from here to here. Okay. Quite payah lah nak tukar, nak mapping from here to here. So I advise you, okay, just follow the inputs kat sini and dia punya labeling kat sini pun kamu just follow dia punya truth table punya input. Okay, so sekarang ni kamu tahu untuk 3 variable kamu ada 8 cell. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sekarang ni kamu letakkan dia punya inputs. Okay, so A 0 dengan 1 lah. Okay, BC, okay, 0, 0, 0, 1. Okay, kat sini. Kamu jangan letak pula dia lepas 0, 1, 1, 0 kan. Sebelum ni betul tak? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, which is wrong. Kalau kamu letak macam ni, salah. Okay, so K-map ni dia punya nak letak yang kat atas ni. Okay, when you have 2 variables kat atas ni, okay, so you need to put 1, 1 followed by 1, 0. Okay, so this is the cara yang betul lah. Kalau kamu letak 1, 0, 1, 1, then your K-map will be wrong. So yang ni salah. Okay, so make sure that yang kat sini 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ataupun kamu nak buat macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, bentuk nak lain daripada orang lain. Okay, so A, B, C misalnya. Okay. Ataupun sini A, sini B, C pun boleh. Okay, so yang ni 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kat sini kena 1, 1. Jangan 1, 0 and then followed by 1, 0. Jangan letak 1, 0, 1, 1, which is wrong lah. Okay, kena 1, 1 dan after that followed by 1, 0. Okay, so sekarang ni kita nak map lah 0, 0, 0. Okay, which is produce 0, which is yang ni lah. Bila A 0, B 0, C 0, dia akan jadi 0. A 0, B 0, C 1. Okay, A 0, B 0, C 1. Output dia 1. When A 0, B 1, C 0. So A 0, B 1 yang ni. C 0. So kamu letak 1. And when A 0, B 1, C 1. So kamu letak 1. Okay. So this is how to map lah from here to here. Contoh kalau kamu buat yang macam ni. Okay, yang ni pun quite difficult lah. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay,
A0, B0, C0. So A0, B0, C0, dia is a kosong. A0, B0, C1. So A0, B0, C1 kat sini ya. Kedudukan ni dah berubah. Okay. When A0, B1, C0, A0, B1, C0, dia akan dapat 1. Yang ni salah tadi. Okay, kosong. When A0, B1, C1, so A0, B1, C1 dia akan kosong. Nampak dia punya kedudukan tu dah berubah. Okay, what about this one? Boleh, no problem. Tapi yang ni nanti lagi payahlah kita nak do the mapping. Okay, mula-mula A0, B0, C0. So A0 kat sini, B0 kat sini, C0. Okay, sini. Kosong. A0, B0, C1. So A0, B0 kat sini, C1. Okay, dia dah duduk kat sini. And then A0, B1, C0. So A0, okay, so somewhere around here. A0 yang dua ni. B1 pun antara dua ni. And then lepas tu C0. Okay, C0 ni. So this is a 1. And last kali is 0, 1, 1. A0, B1, C1 yang ni. Okay, so dia punya the way kamu nak mapping tu tadi dah makin sukar. Okay, and then the fastest way is, macam mana nak buat fastest way, macam saya kata tadi lah, buat index. Okay, so you put a index. And kat sini pun sama, kamu letak dia punya index. Sini 0, 1. Okay, 2 kat sini ya, bukan 2 kat sini. 2 kat sini, 3 kat sini. 4, 5, 6 kat sini, 7 kat sini. Sebab based on this combination of input tu. Dia 1, 1 dulu baru 1, 0. Okay, so from here kamu buatlah 0, 1, 1, 0. So 0, 1, 1, 0. Followed by 1, 1, 0, 1. Okay, 1, 1, 0, 1. So this is your truth table. Nak buat yang ni tak boleh buat indexing lah sebabnya dia punya kedudukan tu dah lari. Boleh juga nak buat indexing tapi yang ni macam quite difficult lah. Yang ni 0, yang ni 1, yang ni 2, yang ni 3, 4, yang ni 4, yes, 5, 6 and 7. Okay, dia punya kedudukan tu dah lari. So better follow yang ini saja. Okay, so ambil atas ni. Jangan pakai yang ni ataupun pakai yang ni. So this for the 3 variable punya K-maps. Okay, next we are going to look at 4 variable K-maps. Okay, so untuk 4 variable K-map, 2 kuasa 4 kamu akan ada 16. Okay, so kamu lukislah 16 cells. Dua, okay, 1, 2, 3, 4. So yang ini A, B, C, D. So 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, yang ni kena ubah eh. Yang dua tempat ni memang kena ubah. 1, 1, 1, 0 ni memang dia akan kena tukar. Dia swap dia punya position. Okay, so from here, okay, nak buat, nak mapping. Macam mana nak mapping? Sama jugalah, kita come up with the index. Okay, do the indexing lagi mudah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so yang ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8 kat bawah ni sebab 1, 0 ni. When A, B 1, 0, 8 dia kat bawah ni. 9, 10, 11. Okay, yang ni jadi 12 sebab kamu tengok A, B 1, 1. A, B 1, 1 dah kat sini. Okay, 12, 13, 14, 15. Okay, so now we do the mapping. Okay, 0, 1, 0, 1. So 0, 1, 0, 1. And then followed by 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0.
Lepas tu kamu ada 0010. Okay, 0010. And last but not least is 1101. 1101. So now you already know how to do the mapping. Okay, how to transfer a data, the output of the truth table to your KMap. Any question up until here? Kau tahu dah tak, saya nak copy dulu. Okay. Map ni dia sampai 4 variable je, Doktor. Sampai 5. 5 paling besar. Tapi selalunya kita cover sampai 4 je. Kalau 5 tu nak tulis, dia macam mana pula, Doktor? Yang 0001 tu. Okay, yang 5 Okay, saya kena refer balik lah. Saya pun tak tengok lagi yang nombor 5 tu macam mana nak buat. Oh, tak apa. Kalau kita tak cover tak apa lah tu. Sebab kita cover 4 je. Jangan lebih daripada tu. Sebab kalau 5 nanti kan kamu ada C, D, E. Okay, yang E tu nanti kamu nak tengok dia punya combination of input tu nanti yang pelik sikit macam mana nak buat. Yang 4 variable pun dah pening, Doktor. Kalau 5 lagi hardcore rasanya kot. Saya rasa yang 5 tu kalau tak silap saya lah. Okay, kamu akan ada 2 KMap. Okay. Kamu akan ada 2 KMap. Okay. Yang ni bila A sama dengan 0, sebab A ni kan kita punya most significant bit, betul tak? Okay. Yang ni KMap yang kedua bila A sama dengan 1. Okay. Yang lain B, C, D, E ni follow dia punya truth table. Okay. So kita tengok kat sini je lah nanti. A 0, ambil dulu dia punya output, transfer ke KMap. Bila A sama 1, ambil lagi dia punya output, transfer ke KMap. Okey, dia punya ni pun samalah 0001 1110. Okey, yang ni make sense lah. Okey, so kamu kena dividekan dia punya KMap kepada 2 KMap. Okey, sebabnya kamu ada kalau 205 total 32. Okay, which is kalau 32 quite banyak nak buat. So what happen here is kita dividekan dia 32 bahagi dengan 2. Satu untuk A sama dengan 0. Satu lagi when A sama dengan 1. Alright. So next. Any question lagi untuk yang ni? Untuk KMap. Sekarang ni kita dah buat apa ni? Transfer from truth table ke KMap. Okay, next is okay, we are going to look at the okay, this example ya. Given the following standard SOP form, okay, so now what you're going to do here is, okay, you need to find out the truth table and then after that get the KMap. Okay, given that F sama dengan A, B bar, C tambah dengan A bar, B, C bar plus A, B, C bar plus A, B, C. Okay, so dia dah bagi dah standard SOP ni, kamu nak dapatkan truth table and KMap. So how to do it? A, B, C, D is F. Okay, samalah. Okay, mula-mula kita dapatkan dia punya input dulu. Okay, untuk setiap product term kat sini. Okay, since this is a SOP, so kita punya target here is untuk hasilkan dia punya output 1. Okay, untuk setiap product term kat sini. Okay, so the first one here is 001. Yang ini adalah 010. Yang ni 110. Yang ni 111. Okay, so from here kamu dah dapatkan dia punya input yang produce 1. So next after that kita transfer kepada kita punya KMap, and from KMap then after that kita buat dapatkan truth table, from truth table pergi ke KMap. Nak dari sini ke sini pun boleh, no problem.
tak ada masalah, tak perlu lalu truth table pun boleh. Okay, so kita dapatkan dia punya combination of input dulu. Alright, so 001, so 001 you put 0, 1. 010, 010 pun 1. 110 kamu letak 1, 111 kamu letak 1. Okay, yang rest kamu letak Kosong. kosong. Okay, so from here transfer ke Okay, sini 0100111110. So you put the index lah. Okay, tapi kalau dah selalu buat, tak perlu letak nombor kat sini pun tak apa, you can directly transfer from here 0110, so 0110. Okay, kalau masih baru beginner, okay, letaklah index kat sini. Takut salah nanti. 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, and then followed by 0011. So 0011. Okay, so this is the truth table and can map based on this Boolean expression, the standard SOP form. Okay, so given the following SOP form, complete the truth table and can map. Oh, dia banyak ni. Okay, kalau kamu tengok ni, this is not standard SOP. So takkanlah kamu nak dapatkan dulu dia punya standard SOP, betul tak? Which is quite tedious. Banyak ni nak kena dapatkan ni. Okay, so what you going to do is kita pakai yang shortcut tadi. Okay, so F sama dengan B C bar plus A B bar plus A B C bar plus, banyak nak tulis. Tak salah lagi saya tulis ni. C bar D tambah dengan A B bar C D. Okay. Kalau kamu nak dapatkan standard SOP, mula-mula yang ni kena dapatkan dulu standard SOP di mana missing A dengan D, yang ni missing C dengan D, yang ni missing D, yang the rest. Okay, dah cukup. Okay, so yang ni dia punya cara lah. Okay, find the standard SOP. Kita tak nak buat yang ni, which is quite tedious nak buat yang ni, so kita just do the shortcut. Okay. Okay, so mula-mula kita identify ada berapa domain. Ada 4 domain dia kena ada A, B, C dengan D. Okay, so that is 4 domain. Okay, kita tengok yang first ni. X, B. Okay, kita ada X. 1. B bar 1 ke kosong? Kosong. Okay, kosong. Kenapa kosong? Sebab ni SOP. Yeah. Okay, C bar Kosong. and Atau dot. X. Okay, yang ni what about this? 1, 0, X. Yang ni 1, 1, 0, X. Okay, yang ni 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1. Okay, nak buat pula ni. Truth table. Allah, panjangnya saya nak tulis truth table ni sampai 32. So saya tak buat truth table, saya terus buat K-map boleh tak? Okay, so K-map dia tak panjang sikit nak lukisnya. Pendek je. Truth table tadi nak sampai daripada kosong sampai 31, which is banyak juga tu. Okay, so yang ni A, B, C, D. Okay, so kita ada dua table kan? Macam mana? 2 table kan? Untuk mana? K-map? 32 pakai 2 table kan? Sorry. Bukan 32. Yang ni berapa tadi? 204. Okay, 204 ialah 16 bolehlah lukis 16. Saya ingatkan 5 tadi. 5 kena 32. Okay, so sekejap saya lukis dulu 16. Sebab kita tak pernah buat lagi kan truth table untuk 16, betul tak? Betul. Okay, so saya lukis dulu. So kita ada A, B, C, D and F. Okay, 0101 D is 4. 0101
8 01 01 12 01 01. Okay. Lepas tu follow by 00 11. Okay. And then yang ni 0000 ada 4 kali kosong. Lepas tu 4 kali 1, 1111 4 kali kosong balik. 4 kali 1. 4 kali 1. Okey, yang ni panjang ni. Tapi kamu kena 8 tulis kali lah. 0. Okey, 8 kali kosong sampai sini. 1, Lepas tu 8 8 kali 1. kali 1. Okey, dalam test jangan buat macam ni lah. Okey, kamu kena fill out lah 0000 8 kali 1111 8 kali. Okey, so yang ni kita buat kita punya truth table dahulu. Okey, yang ni. Kalau kamu nak buat yang ni, kamu tengok ni, kamu ada, okey, dia ada 4 kemungkinan ni. Okey, which is mula-mula untuk yang ni saja ya. Saya bawa sini lah. Okey. Mula-mula kita ambil A sama dengan 0 dulu. Okay, so 0 0 0 0. Okey. Lepas tu 0 0 0 1. 1 0 0 0 and 1 0 0 1. So dia ada 4 input kat sini. Yang ni pun sama. Okey, mula-mula kamu ambil 1 0 0 0 1001 untuk yang ni jadi 1 and then 10 10 10 101 1. Okey, yang ni ada 2 combination of input sama ada 1100 1101. Okey, yang lain just follow balik semula lah. Okey. So from here Kosong 1. sekejap saya punya ni tak detect. So saya pause. Okay, so saya repeat semula. Okay, so kita dah dapat kita punya combination of input. So from here kamu masukkan dalam truth table. Okay, mula-mula 0 0 0 0. So 0 0 0 0 kamu letak 1. 0 0 0 1 which is this one here, kamu letak 1 1 0 0 0. This input kamu letak 1 1 0 0 1, kamu letak 1. So we finish this one. And then the second one here is 1 0 0 0. Okay, which is benda yang sama. 1 1 0 0 1. So kita dah ada dah 1 0 1 0. So 1 0 1 0 1 and 1 0 1 1 we put 1. Okay, next is 1 0 1 1 0 0. 1100 yang ni 1 1101 1. Lepas tu kita ada 1010. Okay, so we already did that. 0001 pun dah ada yang ni. 1011 so 1011 pun dah ada. Okay, and the rest you put 0. Okay, so this is the truth table. Okay, ataupun okay, from here kalau kamu tengok kat sini, kamu tak tahu kan macam mana nak dapatkan dia punya berapa kamu dah ada X 00X. Okay, so kamu tak tahu nak come up with the inputs kat sini, dia punya combination of input. So kat sini what happen here is kita tengok kat sini kedudukannya ni. Ini another way lah. Okay, kamu tahu ini is A, B, C and D. Okay, kamu cari BC sama dengan 0. D is a BC sama dengan 0 and D is another BC sama dengan 0. Okay, and both kat sini adalah X and X. So what happen here, kamu letaklah sini 1, sini 1. Okay, sebab dia boleh sama ada A tu boleh jadi 0 ataupun 1. Yang ni pun 1, 1. That is another way. Okay, kalau kamu tak nak come up with this value here. Okay, what about this one here? 10XX. Okay, so A, B, C, D. Okay, kamu tengok kat AB, which is AB 10. Okay, AB 10 adalah kat kawasan ni. Okay,
Yang ni. Yang tempat lain tak ada. Yang ni 00, yang ni 01 and this is 11. So kat sini je. Okay, and then CD don't care. So all of this value akan dapat 1. Okay, and then dekat sini for this one ni kamu tengok 110. Okay, carilah 110. Mana 110? Okay, so 110 dekat kawasan ni. This is a 110. Okay, so it can be either 0 atau 1 lah yang don't care belakang ni. So this one you put 1 and 1. The rest, okay, yang lain ni kamu cari juga. And bila dah siap, the rest you put 0. So that is another way lah. Okay, to do the mapping tanpa dapatkan dia punya combination of input yang ni. Alright, so from here, kita dah dapat kita punya truth table, kita nak transfer kepada K-map. Okay, so we draw the K-map. Okay, buat the labeling. Okay, so this is 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Okay, buatlah indexing 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, sini pun sama 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah ni ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so now we are going to do the mapping. Sebab tu saya suka buat 4-4 ni. Kalau kamu tengok ni, setiap 4 saya garis. Setiap 4 saya garis, setiap 4 saya garis. Kenapa? Senang kita nak buat mapping kat sini. Okay, mula-mula kita ambil ini. 1100. So 1100. Okay, and then 0000. So 0000. Follow by yang ni ya. 1111. So 111 kat bawah ni. Kat bawah. 1111 and last but not least is 1100. So 1100. So this is our K-map. Okay, so daripada sini kita dah transfer pergi ke K-map. Okay. Any question up until here? Okay, kita buat dulu satu lagi examples yang ni. Okay, and then after that we take a few minutes break. Ataupun kita break dulu lah, and then after that kita sambung Boleh ya? Boleh.